Pertama sekali, role model ni memang penting untuk kita menunjukkan apa yang terbaik untuk anak-anak kita sebab anak-anak kita ni kat rumah mereka sentiasa observant, mereka sentiasa melihat perangai dan kelakuan ibu bapa kita, mereka paling rapat dengan kita, jadi apa saja tingkah laku kita mereka akan ikuti. Saya selalu salahkan ibu bapa apabila mereka mengatakan kenapa anak-anak saya tantrum, kenapa anak-anak saya bergaduh, kenapa anak-anak saya melakukan sesuatu. Saya selalu katakan bahawa mereka adalah sama dengan kita, mereka adalah acuan kita, mereka akan jadi exactly bagaimana kita mendidik mereka. Jadi amat penting untuk kita walk the talk. Maknanya apa yang kita sampaikan kepada mereka, kita harus lakukannya sendiri. We have to do it ourselves to show a good example and a good role model to our kids. Jadi kalau anak-anak tu marah contohnya, selalu tantrum, mungkin sebab kerana kita kurang memberi perhatian kepada mereka. Kalau anak-anak tu sentiasa memukul, mungkin dalam suasana di rumah tu banyak pergaduhan di antara ibu dan bapa contohnya. Kalau anak-anak tu gemuk, obesity contohnya, kan salahkan kita sebab kita tak menjaga pemakanan mereka. Jadi apa saja kelakuan anak-anak itu adalah refleksi pendidikan ibu bapa di dalam sesuatu rumah. Jadi amat penting kalau kita katakan benda ni, kita kena buat benda ni, kita kena berikan contoh yang terbaik buat anak-anak kita. Bagus role model ni kalau mereka menjadikan ibu bapa sebagai role model, ia adalah sesuatu yang begitu positif sekali. Buat apa kita nak ambil role model orang luar kan? Sebaik-baiknya mungkin nak jadi seperti apa? Nak jadi seperti daddy, nak jadi seperti mami. Itu yang paling penting. Itu menunjukkan bahawa anak-anak kita begitu cenderung dengan cara didikan kita yang begitu positif sekali. Okey, memang tak dinafikan. Saya kadang-kadang apabila kita kadang-kadang tak pandai ajar anak kita contohnya mengaji contohnya saya mungkin 2 tahun yang pertama tu saya akan ajar anak-anak saya sendiri alif bata dan sebagainya, tapi kadang-kadang kita tak mahir sebab kita tak nak ajar mereka sesuatu yang salah, contohnya tajwid, mengaji dan sebagainya. Jadi amat penting saya mendapatkan kepakaran untuk mereka memahami dengan lebih mendalam. Kerana itulah apabila mereka berumur 3 tahun, saya dah mula menghantar mereka ke kelas-kelas di luar sana contohnya kelas berenang sebab saya nak mereka memahami teknik berenang yang betul. Kelas mengaji contohnya untuk memahami kelas tajwid yang betul. Jadi the best way adalah menghantar anak kita ke sesuatu kelas supaya mereka dapat mempelajari dengan lebih mendalam dan teknik yang betul. Kerana itulah penting sangat. Tapi itulah apabila kita menghantar anak-anak kita di luar sana, banyak lagi benda-benda yang kita harus lakukan. Kita kena lari sana, kita kena lari sini. Kita rasa penat kadang-kadang untuk menghantar kita ke sebuah tempat. Tapi saya rasa itulah cara yang terbaik. Dan bagaimana kita memahami kecenderungan anak-anak kita. Puan Janah kata tadi, setiap anak-anak adalah berbeza. Setengah orang suka taekwondo, setengah orang suka silat contohnya, setengah orang suka karate dan berbeza. Tapi bagi saya, anak-anak kadang-kadang mereka tak tahu apa yang mereka inginkan. Kita tanya nak suka ni tak? Mereka kata tak suka. Jadi mereka kadang-kadang tak tahu apa yang mereka betul-betul inginkan. Jadi kita cuba guide them, kita cuba galakkan mereka. Jadi kesemuanya dengan secara tak langsung, dengan secara perlahan-lahan mereka akan menyukai sesuatu aktiviti tersebut. Yang penting aktiviti itu mestilah seronok, mestilah happy, mestilah enjoy, tak ada paksaan, tak ada marah-marah. Jadi perlahan-lahan mereka akan ikut kakak-kakak mereka ataupun adik-adik mereka yang lain untuk menjurusi bidang yang sama. Jadi anak-anak saya semua suka taekwondo, semua suka berenang, semua suka mengaji, semua suka buat kumon. Jadi amat mudah bagi saya untuk menghantar semua ke satu tempat. Tidak susah. Anak ni suka ni, anak ni suka ni. Jadi yang penting kita mendidik anak-anak kita bergantung kepada umur anak kita. Kalau anak tu bawah 6 tahun tu, kita senang kita guide them. Tapi bila mereka dah berumur 10 tahun, 11 tahun, tu cara didikan yang berbeza sebab mereka sudah mempunyai minat yang berbeza. Setelah kita approach mereka dengan cara didikan yang berbeza. Boleh, saya banyak berkomunikasi bersama anak-anak saya. Saya banyak bercakap pada mereka, how do you feel today? Bagaimana perasaan anda? Okey ke tidak? Jadi kita kena mendengar, selalu prihatin kepada perasaan emosi mereka. Kadang-kadang kita sebagai ibu bapa, kita mengendahkannya. Kita buat tak tahu. Tapi sebenarnya penting sangat untuk kita memahami emosi setiap anak-anak.
Jadi bila anak-anak tu saya banyakkan berpelukan, saya banyakkan I love you, kata-kata saya sayang awak, I love you, banyakkan berpelukan antara ibu bapa dan anak-anak, kisses and hug and so on. Jadi banyakkan benda-benda ni supaya anak akan berasa begitu berharga apabila setiap kali kita peluk mereka akan berasa sesuatu yang begitu seronok sangat apabila mendapat pelukan daripada ibu bapa itu sendiri. Satu lagi Cikgu Linda, cuba adakan suasana environment yang loving dalam rumah tu. Kita jangan meninggikan suara, jangan bergaduh bersama suami isteri di depan anak-anak, sebab anak-anak sentiasa memati. Kadang-kadang sebabkan kita terlalu kepenatan, kita penat sangat. Jadi bila kita balik rumah tu jumpa anak-anak, bila kita penat tu dengan kerja dan sebagainya, kita mula memarahi anak-anak kita. Kalau bila benda tu berlaku, take a break, keluar daripada bilik tu, tarik nafas panjang-panjang dan berehat selama 3 hingga 4 minit, tenangkan fikiran dan kembali apabila kita dah bersedia. Sebab kadang-kadang kepenatan tu akan membuatkan seseorang itu melakukan sesuatu di luar jangkaan. Nanti kita akan menyesal lepas tu, kita tak sepatutnya marah anak-anak kita, tengking anak-anak kita dan sebagainya. Pertama sekali, kita tak boleh memaksa anak-anak kita. Never force your child to do something. In fact, kita banyak berkomunikasi buat dengan mereka untuk kita menggalakkan mereka melakukan sesuatu. Mengenai ganjaran ni, saya berasakan ganjaran tu bagus sebab ia ada satu cara yang memberi motivasi untuk anak-anak kita untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Tapi bergantung pada bentuk ganjaran. Kalau kita janjikan nak pergi melancong, that's good. Kalau kita janjikan nak sesuatu tu okey, tapi jangan beri ganjaran seperti beli coklat contohnya, beli mainan contohnya. Itu semua bagi saya kurang prihatin. Saya banyakkan membeli buku buat mereka. Jadi bila mereka berjaya dan sesuatu tu, saya akan belikan buku yang mereka idamkan kerana ia adalah sesuatu yang begitu positif. Jadi ganjaran is definitely a good motivation untuk menggalakkan anak-anak kita untuk melakukan sesuatu, tetapi bergantung kepada ganjaran itu sendiri. Boleh juga, tapi saya tak selalu beli toy untuk anak-anak saya. Tapi boleh juga, tapi jangan buat selalu sebab nanti dia bergantung kepada toy tu. Kalau tak dapat toy tu, nanti dia akan marah, dia akan tak nak buat. Dengan pelan-pelan kita cuba mendidik anak kita supaya it's not about the toy, tapi lebih kepada hard work anak-anak itu sendiri. Okey, mengenai semangat anak untuk pergi ke sekolah, semuanya bergantung pada kita, Cikgu Linda. Kita sendiri, anak-anak kalau kita tanya nak pergi sekolah tak? Memang mereka tak nak pergi sekolah because mereka lebih suka duduk di rumah dan bermain dan sebagainya. Tapi semuanya bergantung pada kita. Kita sendiri kena terapkan disiplin dalam kalangan anak-anak kita. Kita kena ada jadual untuk mereka. Kita kena ada rutin buat anak-anak kita. Anak-anak memang suka rutin supaya mereka dapat lakukan apakah next, what's next. Jadi rutin tu amat penting. Jadi dalam rumah kita memang ada rutin, memang ada jadual. Mereka harus bangun pagi, gosok gigi, mandi dan sebagainya, bangun breakfast atau pergi ke sekolah. Sekolah pun daripada pagi ada sekolah Mandarin, dan petang sekolah agama, dan petang tu ada tuition, swimming dan sebagainya. Jadi cuba terapkan disiplin dan rutin supaya anak-anak memahami apakah aktiviti seterusnya. Semuanya bergantung kepada ibu bapa itu sendiri untuk menerapkan ini semua. Jadi pastikan anak-anak sentiasa fokus, sentiasa melakukan apa yang sepatutnya mereka lakukan. Galakkan mereka untuk lebih bersemangat dalam melakukan sesuatu sebab anak tidak akan mengenal erti penat. Mereka tak akan penat, cuma kalau kita rasa tak seronok, memang mereka akan penat, but they never get tired as long as the pembelajaran tu begitu menyeronokkan, begitu menarik buat mereka. Mereka takkan penat walaupun dah swimming berjam-jam, walaupun dah taekwondo berjam-jam, they will never get tired. So kita lah yang kena membuatkan benda tu rasa fun pada anak-anak kita ke, Doktor? Itu yang mencabar tu, Cikgu Linda. Tu macam mana kita nak buatkan sesuatu tu menarik. Selalunya kita sendiri patutnya turun padang. We have to do it ourselves sama mereka sebab anak-anak berseronok bila ibu bapa ada kat sana. Contohnya kelas-kelas taekwondo bila Adam Noah masih kecil, saya memastikan saya sentiasa ada bersama mereka, watch from afar, be with them supaya mereka memahami bahawa daddy ada kat sana dan mereka akan membuat yang terbaik. Jadi mereka pun berasa berseronok untuk melakukan sesuatu. Tapi at the end, kita yang penat, Cikgu Linda. But it's okay. Sebab ni semua adalah satu amanat, satu yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita. Hebat, Doktor. Okey, tadi Doktor ya.
Periksaan besar tu, saya seronok apabila kerajaan kata tak ada exam untuk darjah 6, tak ada exam untuk form 3, cuma form 5 saja. Saya rasa itu satu yang positif, satu yang bagus. Sebab kalau tidak, kita exam oriented, kita semuanya bergantung kepada keputusan anak-anak kita. Kalau anak-anak kita dapat A, bagus dan sebagainya. Tapi masalahnya apabila kita tak tahu cara memantau anak-anak kita sebab tak ada exam. Jadi kita tak tahu macam mana kita nak memantau anak-anak kita. Kerana itulah ibu bapa harus berkomunikasi bersama guru-guru, because mereka ada self-assessment dan sebagainya. Jadi kita kena berbincang dengan mereka bagaimana prestasi anak-anak kita supaya kita tahu dan memahami bahawa anak-anak kita is on the right track, supaya kita tak rasa mereka ketinggalan, tercicir ke belakang dan sebagainya. Jadi melalui perbincangan bagus untuk kita memahami sebenarnya situasi anak-anak kita di sekolah. Okey, kejayaan tu sesuatu yang subjektif, sesuatu yang setengah orang yang ni dah katakan kejayaan. Apabila sampai ke menara gading ada kejayaan, apabila banyak duit ada kejayaan. Semuanya bergantung apakah yang kita inginkan terhadap anak-anak kita. Bagi saya cuba serapkan sesuatu didikan anak-anak kita secara holistik, bukan sahaja melalui pendidikan, not just education results, tapi lebih kepada mempunyai seluruh aspek kehidupan. Maknanya mereka memfokuskan kepada duniawi dan akhirat. Maknanya dia have to cover both. Maknanya daripada segi tolak, daripada segi mengaji, daripada segi akidah, daripada segi upbringing, bagaimana dia punya IQ, EQ. Jadi semua ni secara holistik. Kita nak expose orang mereka kepada semua, pada martial arts, kepada arts contohnya lukisan, kepada apa lagi. Jadi semuanya saya berasakan untuk melengkapkan diri mereka apabila mereka masuk ke peringkat universiti kemudian hari. They got to have all the right attitude and the right stuff bila mereka masuk ke alam universiti contohnya. Jadi amat penting kita didik mereka dalam semua, but you won't go wrong if you teach them the values in life. Maknanya sembahyang, solat, keislaman tu penting sangat untuk mereka menghadapi dunia cabaran di luar sana. Kejayaan tu very subjektif. Bagi setengah orang bila dah jadi doktor dah kira berjaya, bila dah kahwin dah berjaya. But at the end, bagaimana mereka melayani ibu bapa, bagaimana mereka menjalani kehidupan sebagai seorang ummah untuk berjaya di luar sana.